أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ayahanda dan bunda, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, kepada ahli keluarga baginda, kepada sekalian sahabat-sahabat baginda dan kepada kaum muslimin dan muslimat, ibu bapa kita bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Didoakan kepada mereka-mereka yang belum bertemu jodoh, sama ada lelaki dan perempuan, dikurniakan dengan dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Mereka dalam proses usaha dimudahkan usaha, mereka yang nak melangsungkan perkahwinan dimudahkan urusan dan dijadikan majlis yang diberkati. Amin ya rabbal alamin. Khair. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kita, harap semua sihat lah. No? Dah 4 dah pertemuan kita ni berkaitan dengan mandi. Jadi semua sihat walafiat hendaknya. Dan asatizah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, salah silap, tolong berbetul saya. Nah? Alhamdulillah. Baik. Dalam hidup berumah tangga, dalam kita berkeluarga, pokok yang paling penting yang kita kena ambil perhatian adalah bagaimana kita dalam rumah tangga boleh membawa sesuatu yang boleh yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah. Apa yang kita buat dalam keluarga yang boleh bawa keredaan Allah. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, tak apa, kita buka, kita bagi semua orang tengok, kita habaq ke orang satu-satu apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita. Surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim. Apa ayat ni Allah Ta'ala cerita? Allah Ta'ala kata, hai sekalian manusia. Allah tak kata orang beriman. Manusia. Anta beriman ke, awak tak beriman ke, yang penting awak manusia.
Awak manusia saja kena tahu bahawa awak itu diciptakan, kita ni diciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam. Dapat? Daripada Nabi Adam tu Allah Ta'ala ciptakan dulu sebelum kita isterinya Siti Hawa. Daripada Nabi Adam dan Siti Hawa lahirlah beberapa zuriat yang banyak. Wattaqullah. Bertakwa pada Allah Ta'ala. Allah suruh allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah itulah yang kita duk minta selalu dekat dia, dan Allah Ta'ala itulah yang bagi kita nak menghubungkan silaturahim. Tapi poin yang saya nak sebut, lepas Allah cerita kepada kita berkaitan hidup berkeluarga daripada suami isteri, ada anak ramai zuriat apa, Allah kata apa? Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Jadi ingat, apa yang kita belajar daripada hari mula kita belajar berkaitan rumah tangga, semuanya akan bawa kita balik bertakwa kepada siapa? Bertakwa kepada Allah. Boleh faham? Sebab tu kita ajak supaya, kita nasihat supaya mandi elok-elok, bersih pasal apa? Takwa pada Allah. Takut pada Allah. Rasa kita buat tanggungjawab. Allah bagi ada ayat kat kita untuk kita mandi, untuk kita bersih badan. Buat elok-elok ikut yang Allah Ta'ala mahu. Boleh dapat? Khalas, jom mari kita sambung. Dengan ilmu yang kita ada tadi, bila kita kata kita kena beribadah, kita kena buat benda semua untuk nak merujuk kepada ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat yang takwa Allah ni, kita tak boleh buat benda melainkan kena ikut orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru betul jalan kita. Baru kena jalan kita. Maknanya macam contoh hari ni. Maaf. Macam contoh hari ni, kita nak belajar fall in love, kita nak belajar bercinta. Okay. Kita nak belajar bercinta, kita kena ada guru kita, Dr. Love. Okey, tak apa. Kita sambung dulu sampai ni, nanti kita cerita lain. Alright? InsyaAllah kita berhenti dulu, kita sambung sampai. Khalas. Alhamdulillah. Kita masih lagi dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan kita ada dalam hidup berumah tangga. Khair. Dan kita tengah duk cerita pasal ibadah tadi. Jadi bila kita kata tadi, kita mestilah nak mencari keredaan Allah, nak dapat takwa pada Allah, mesti kita kena belajar dengan orang yang paling bertakwa. Sebagai contoh, kita bila bercinta, kita kena ada guru. Dan kebanyakan kita, termasuklah saya, kita biasanya menjadikan guru kita bila kita nak bercinta, kita tengok cerita Korea, kita tengok cerita Hindustan, kita tengok cerita orang putih, kita tengok cerita Melayu. Jadi macam mana kita nak dapat benda yang betul-betul cinta yang nice, kita kata cinta yang style dan best, kalau guru kita salah. Contoh macam kita frasa ini. Saya tahu, maaf. Hari ni semua orang yang bekerjaya memang stres dalam kerja dia. Memang stres dalam kerja dia. Tertekan. Kadang-kadang bos kita bertukar bos, kita stres. Ada berlaku selisih faham di tempat kerja, stres. Nak pergi kerja jam, stres. Saya nak pergi bagi ceramah, stres. Jalan jam, stres. Alah, macam mana ni kan? Bila nak sampai berapa lama orang duk telefon, contoh. Benda tu ada berlaku pada kita. Stres. Balik rumah, buka TV, tengok movie yang ada cerita seolah-olah yang rapat dengan diri kita. Tengok cerita macam saya lah. Tengok cerita ni lah. Tengok cerita apa-apa ya, tekan. Tengok cerita tu. Tengok cerita tu, kawan tu bermasalah. Kemudian dia settle masalah dia. Aku macam ni, dia ni. Aku kena settle macam dia. Nampak tak? Kita belajar. Tak salah. Wallahi, tak salah. Tak salah selama mana benda tu baik. Tapi kalau yang dia buat tu benda jahat sebenarnya, tapi dia pertontonkan kepada kita macam benda tu baik. Macam mana contoh dia? Contoh dia, seorang lelaki, bila dia dalam keadaan stres, dia pergi jumpa girlfriend dia. Bila dia jumpa girlfriend dia, dia duduk sembang, duduk luahkan perasaan, kata dia stres, girlfriend dia peluk dia. Girlfriend dia tenangkan dia. Kemudian daripada pergi bertemu untuk nak bagi hilang stres,
dia terus menjadi hubungan, kita guna istilah hari ni lah, mereka berzina. Itu banyak dalam movie, banyak benda tu kan. Kita pun jadi macam, tengok lelaki tu lepas tu tak stres lah. Dia dapat semangat baru. Betul tak? Kalau tengok filem kan. Cik dia ni, lepas tu terus ada power. Contoh dia semangat. Kita cuba amal benda lagu tu. Benda tu tak betul. Jadi bila saya cerita lagu tu bukan pasal saya nak abang. Masa zaman ni Hrithik Roshan dengan Amisha Patel tu. Dia cerita apa? Kaho na pyare he, kaho na. Saya zaman tu, zaman ke kuli hoya ho benar. Zaman tu, zaman apa lagi? Tumpas air. Zaman apa lagi? Kalau orang putih punya zaman, tak ingat dah kira. Saya zaman lagu tu. Ni A Walk to Remember. A Walk to Remember. Saya zaman-zaman lagu tu. Jadi kita pun jadi terikut-ikut juga. Cuba tulis apa yang girlfriend kita. Kita terikut dengan benda-benda lagu tu. Jadi sekarang ni saya ajak kita berdasarkan kepada apa yang ibadah kita nak buat hari ni. Boleh tak kita ada seorang guru yang paling terbaik, atau kita kata this is the nice guru ever, iaitu baginda Nabi SAW. Jadi kita cuba ikut Nabi. Ingat, Nabi kita jangan kita pandang dengan pandangan mata kita yang tak ada ilmu ni. Ilmu kita cetek. Bila kita pandang dengan pandangan mata ilmu kita cetek, kita rasa Nabi kita tak terror, Nabi kita tak best. Lalu kita pandang pandangan mata dengan cara pandangan ulama pandang. Ulama akan kata Nabi adalah orang yang paling cemerlang hidup dia. Yang ni yang nice. Ni yang kita suka cara dia. Okey, jadi kita ambil ibadah tadi. Kita patah balik. Tak apa, bab cinta tu nanti kita cerita. Kita dah cerita dah pun sebelum ni. So, bila kita nak beribadah, kita ambil orang yang paling ibadah dia nice sekali. Yang paling macam tu sekali, yang paling sampai ibadah dia kepada tahap taqwa tadi, adalah orang yang disebut sebagai junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. So, bila kita kata kita nak ambil Nabi, kita nak tiru dia, jadi kita cerita apa yang dia buat. Kalau kita tak boleh buat 10, kita buat 9. Tak boleh buat 9, buat 7. Tak boleh buat 7, buat 1. Tak boleh buat 1, buat juga 1. Gitu. Tak boleh, kena buat juga 1. Walaupun tak boleh. So, cara dia macam mana? Kita ambil kaedah Nabi, macam mana Nabi mandi. So, Nabi mandi, perkara sunat yang ada dalam mandi. Jangan terkejut tau kalau saya tulis ni. Terkejut. Pertama sekali, basuh tangan. Sebelum celup dalam bekah. Basuh tangan sebelum celup dalam bekah. Itu sunnah Nabi yang pertama. Maknanya siapa yang mandi cebok tu, sebelum kita nak ambil cebok kita tu, kita nak masuk dalam kolah rumah kita tu, basuh tangan tu. Sunnah Nabi dapat. Pahala 1. Kalau orang mandi pancak terjun ni, kita buka pancak terjun tu, kita basuh tangan dulu. Sebelum kita nak basuh badan kita, basuh tangan dulu. Dapat pahala sunat. 1. Senang. Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahul ajr, wa fi riwayah falahul ajr mi'atu syahid. Siapa yang pegang dengan sunnah aku di waktu zaman orang semua tak mau buat sunnah Nabi dah. Zaman sekarang, walaupun kita kata ramai orang buat sunnah, ramainya tu masih belum cukup ramai lagi nak lawan dengan orang yang tak buat sunnah tadi tu. Faham tak? So, zaman lah. So, zaman lah kita amalkan sunnah 1. Dapat 100 pahala syahid. Mudah sangat. Allahu Akbar. Yang kedua, apa dia? Yang kedua ialah membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kita sebelum kita mandi wajib. Maknanya dapat pahala siapa yang dia mandi dulu. Maknanya dia bersihkan badan dia dulu, shampoo apa dulu, semua. Lepas tu masa dia dah cuci semua tu, dia mandi wajib. Faham tak? Dapat pahala sunat khalas. Nampak? Mudah. Okey, timbul persoalan. Di sini timbul persoalan. Jadi kita kata sini kita kata suci dari najis dulu. Maksudnya basuh badan lah, basuh badan. Suci daripada najis. Bukanlah kata ni suci daripada najis ni wajib, sebab takut ada ni kotoran lah, kata kotoran atau ni. Alright? So maknanya boleh faham bahasa saya. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan orang tanya, Ustaz, macam mana kalau kita mandi wajib, kita cuci badan kita, tangan kita pegang kemaluan kita. Sedangkan bila kita pegang kemaluan kita, dia membatalkan wuduk. Bila kita pegang kemaluan kita, membatalkan wuduk. Macam mana keadaannya? Adakah mandi tak boleh nak cuci kemaluan? Tadah ngayak macam tu sahaja kan? Macam mana? Baik, soalannya macam ni. Bila kita mandi wajib, kita boleh buang air kecil masa kita mandi wajib dan tak perlu ulang balik mandi tadi. Sebab apa? Dia dikira dalam proses kita mandi wajib tadi.
Kalaulah buang air kecil pun boleh, pegang kemaluan dengan tangan kita tak ada masalah masa kita mandi. Maknanya, pasal dia nak kena meratakan tadi, nak memenuhkan syarat tadi, kena ratakan dia. So, nak ratakan tadi tu, dia kena pegang, dia kena ratakan semua tadi menggunakan tapak tangan. Bukan makna guna belakang tangan tau. Susah guna belakang tangan. Bukan maksud macam tu. Mandi dengan apa? Maknanya bila mandi wajib, sah mandi wajib. Dan kalau selesai mandi wajib, pergi sembahyang terus pun tak apa. Sebab mandi wajib tadi sah. Boleh dapat? Wallahu'alam. Alhamdulillah, kita kembali ke dalam rancangan 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Tersasui sikit. Sebab apa? Sebab duk fikir tadi. Okey. Yang ketiga, apa dia? Berwuduk. Baru ni kita sebut. Berwuduk. Makna berwuduk tadi ni, kita dah ambil wuduk dah siap-siap sebelum kita mandi wajib. Dia kata, Ustaz, nak berwuduk ni nak kena pakai baju ke? Boleh, ikut suka mana-mana boleh. Pakai bila, buat tak pakai pun tak apa. Buatlah macam mana pun. Ni benda kecil lah. Makna saya nak cerita ni, ingat yang saya cerita ni, bukan saya nak kata, Ustaz ajak kata, ikut suka ya. Maknanya, buatlah ikut keselesaan. Tak apalah. Boleh dapat. Buat ikut keselesaan. Tak payah bergaduh. Benda simple. Okay? Right. Yang keempat, berwuduk. Yang keempat, kita memulakan yang kanan. Memulakan ataupun mendahulukan yang kanan. Kanan. Mandi, kanan dulu. Macam kita buat. Ingat tak? Saya demo. Kanan dulu. Kaki, kanan dulu. Kepala, kanan dulu. Sama. Macam kita sikat rambut. Sunnah Nabi, sikat rambut kanan. Boleh dapat? Okey? Boleh dapat? Okey, khalas. So, mulakan kanan. Yang kelima, ini semua yang simple. Semua orang boleh buat. Saya bercakap ni, tanpa saya menafikan orang yang kelainan upaya. Yang saya bercakap ni, saya ambil kira sekali. Kawan-kawan yang mana yang OKU apa, semua saya ambil kira sekali. Maknanya yang ni semua orang boleh buat. Yang ni semua orang boleh buat. Dia kata, Ustaz, kalau yang tak ada tangan, tak apa, mula yang mana ada. Nak ambil syarat, kalau contoh belah kanan, kata dia tak ada tangan. Kata dia tak ada ni. Basuh yang mana ada? Tak ada basuh yang mana ada? Janji kanan. Dapat? Dapat pahala. Wallah dapat pahala. Dapat pahala. Senang sangat. Apa lagi? Basuh, mulakan belakang. Basuh 3 kali. Sama macam wuduk. Cara dia, tengok sini. Ambil kamera jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh. Kepala ni, ayat turun, belum. Ni. Kira kalau kita basuh ni, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Muka. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nampak? Sekali, 2 kali, 3 kali. Yang ni, sekali. Buat semua sekali terus. Ni. Tadi tunjuk satu-satu. Ni boleh buat semua sekali pula. Sekali, 2 kali. Nampak? Ikut kita yang tentu. 3 kali. Nampak? Boleh dapat? Belakang sama kaki. Sekali, 2 kali. Nampak? 3 kali. Boleh dapat? Khalas, sekejap saja sebenarnya mandi wajib. Mandi wajib ni kalau ikut betul-betulnya, tak sampai 5 minit. Tak sampai 4 minit sampai. 3 minit dah. Kecuali kita mandi dulu, kita shampoo dulu. Dia kata, Ustaz, kalau macam tu bagus tak? Tak ada masalah. Itu pun bagus. Mandi wajib dulu pun bagus. Mana-mana boleh. Tak ada masalah. Boleh. Khalas. Basuh 3 kali. Satu lagi. Yang ke-6. Last. Berwuduk selepas mandi. Sunat berwuduk selepas mandi wajib. Maknanya apa? Maknanya bila kita mengangkat hadas besar, hadas kecil pun terangkat sekali. Boleh dapat? Bila kita mengangkat hadas besar, hadas kecil pun terangkat sekali. Jadi kalau nak ambil wuduk balik, dia jadi wuduk di atas wuduk. Senang, selesai. Dapat tak? Dia ada wuduk, dia nak ambil wuduk lagi sekali. Tak ada masalah, khalas, hukum dia sunat. Amalkan. Tak ada masalah. Boleh dapat. Ini semua dapat pahala. Sunnah Nabi. Dapat pahala mengikut sunnah Nabi. Hampir kepada taqwa pada Allah. Tapi kita fikir ni. Cuba kita fikir. Kenapa buat macam ni semua? Ikut sunnah Nabi. Dekat kepada taqwa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk suami isteri berumah tangga. Itu cantik. Poin dia ialah, macam tengok. Tertib tak? Kalau orang yang buat ni, nampak dia cermat,
tertib dan he knows what he's doing. She knows what she's doing. Dia buat dalam keadaan dia tahu apa yang dia kena buat. Dia bukannya buat ikut dan aku kena mandi wajib, aku mandi sudahlah, aku tak tahu apa. No, dia ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia tahu bila dia mandi, dia bersih semua. Saat lagi dia membawa hati yang elok, tenang, bersih, cantik, suci semua tadi itu duduk kat dia. Allahu Akbar, semayang subuh, daripada subuh semayang dia clear. Nampak? Ada faham tak? Yang ni, sebab tu Nabi tak ada masalah. Allahu Akbar, semayang. Pagi-pagi baca surah panjang. Kita tak boleh. Pagi-pagi baca surah pendek juga. Nabi pagi-pagi sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadisul ghasyiyah wal fajri. Lepas tu baca pula apa nama wasyamsi wal laili. Panjang belakang semua. Kita kalau boleh inna a'tayna, orang bukan dengar pagi-pagi. Allahu Akbar. Alah, pagi-pagi. Allahu Akbar. Suratul ladzina amta'ala. Wallahi amin. Allahu Akbar. Terus. Nampak? Pasal apa? Mandi kita kalut tadi tak ada tertib. Mandi tertib. Sonok ikut sunnah Nabi. Boleh dapat? Wallahu alam. Hadza wabillahi taufik. Selesai cerita macam ni. Cuma saya nak tambah satu sebelum habis. Tak apa Sikit. 2 minit. 2 minit. Minta tambah. Suami isteri mandi bersama. Hukumnya adalah sunat. Okey. Suami isteri mandilah bersama-sama. Ada peluang. Pergi honeymoon ke, pergi berjalan ke, mana ke, ambil peluang sama-sama. Sunnah Nabi. Aisyah biasa sebut, dia mandi dengan Nabi sekali. Itu sunnah Nabi. Ambil peluang. Macam saya kata tadi, saya cerita 6, 7 termasuk mandi sekali. Tak boleh buat 7, buat 6. Tak boleh buat 6, buat 2. Tak boleh buat 2, buat 1. Tak boleh buat 1, buat juga 1. Maknanya tak boleh buat 1 ni, buat yang ni. Tak boleh buat 1 ni, buat 1 ni. Tak boleh buat 1 ni, buat 1 ni. Boleh dapat? Boleh dapat? Ambil rebut. Mudah-mudahan hidup kita suami isteri diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada kita menunaikan mandi wajib untuk suami isteri tadi. Boleh dapat? Suami nasihat isteri, dah ada ni kaedah, isteri pun peringat suami, bang, jangan lupa mandi elok-elok sikit. Okey, thank you. Yang you mencangkung tadi duduk tadi, mencangkung bagus. Okey, good, very good. Boleh dapat? Ingat. Sebab apa? Kita semua dua-dua nak cari takwa pada Allah, redha Allah. Siapa yang dapat masuk dalam syurga? Man atallaha biqalbin salim. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini Allah Taala sebut pada kita dalam Quran. Hari yang tak berguna harta benda dan anak, melainkan orang yang datang pada Allah dengan hati yang tenang. Nampak kita cerita tadi? Dia mesti tenang, relax, tertib. Dia masuk saat dia semayang elok, dia boleh datang bertemu dengan Allah Taala. Nampak? Wallahu alam. Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maaf kalau ada salah, maaf ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.